Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mengambil peluang pada pagi ini untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang pindaan kepada Akta Perubatan 1971 yang telah dibentangkan oleh Menteri semalam dengan membawa banyak pindaan-pindaan yang saya yakin tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menambah baik amalan perubatan, khususnya di kalangan tonggak perkhidmatan ini, iaitu para doktornya. Oleh demikian, pindaan ini menjurus kepada penambahbaikan kepada Majlis Perubatan Malaysia ataupun Malaysia Medical Council. Nampaknya Tan Sri Datuk Yang Di-Pertua, dua rang undang-undang pertama kita pada sesi ini bercakap banyak mengenai dua council profesional. Yang pertama itu majlis tentang profession guaman dan kini profession perubatan. Dan kita telah berbahas panjang kenapa di pihak guaman, minta izin sedikit menyebut apa yang telah berlaku, perlu diberikan saingan, ya, melalui penubuhan satu lagi entiti, ya, yang kalaulah tidak bercanggah dan mempunyai agenda yang berlainan dengan majlis peguam, tidaklah patutnya menimbulkan perbahasan yang panjang lebar di dalam ataupun di luar Dewan. Tapi yang menjadi isu ialah penubuhan majlis yang kemungkinan akan bersaing dari segi fungsinya, dan ini saya rasa pihak kerajaan harus mengambil perhatian mengenai bangkangan yang dibangkitkan oleh practitioner dalam bidang guaman ini. Saya tengok di bidang perubatan tidak pula timbul, ya, hasrat ini. Mungkin kalau ikut hujah menteri pagi tadi, mungkin kerana tidak ada sikap politik pembangkang di kalangan Malaysian Medical Council, jadi tak perlulah ada majlis yang lain, ya. Saya rasa dalam hal ini kalau tahu baguslah, ya. Kalau kita melihat tugas majlis perubatan ini sebagai tugas yang profesional, maka apa juga pandangan kalau nanti ianya kritikal tentang peranan kerajaan, tidaklah harus dilihat sebagai menyokong pembangkang, ya. Mestilah dilihat sebagai suatu check and balance untuk memastikan perkhidmatan perubatan ini bertambah baik dari segi kualitinya, kerana kita tidak boleh bermain dengan perkhidmatan perubatan, ianya melibatkan kesihatan dan nyawa para pesakit kita. Sebab itu kalau ada pindaan kepada majlis perubatan ini yang ingin menambah baiki kualiti perkhidmatan, kita tidak ada halangan untuk terus menyokongnya, ya. Dan ini penting pada peringkat ini kerana kita melihat beberapa isu, contohnya dibangkitkan dan dinafikan oleh menteri beberapa hari yang lepas mengenai suatu amalan tidak beretika, iaitu menjual dan membeli organ-organ untuk dibuat ataupun untuk pemindahan organ, ya, dikatakan berlaku dalam negara ini, dinafikan oleh pihak berkuasa. Tetapi kita mendengar ini daripada grapevine, daripada pengamal-pengamal perubatan itu sendiri, bahawa ada berlaku perkara sedemikian. Saya tidaklah ingin membuat tuduhan, tetapi oleh kerana perkara ini telah dibangkitkan dalam negara kita, Malaysia, yang kita banggakan tidak mengamalkan perkara tersebut, jadi ianya perlu diberikan tumpuan siasatan yang lebih terperinci, ya, mencari sumber-sumber maklumat yang dikatakan berlaku sama ada di fasiliti kerajaan ataupun swasta, kerana ini sangat tidak beretika, walaupun bisnesnya sangat lukratif dengan izin, tapi kita tidak boleh benarkan kerana ia akan bertentangan dengan etika perubatan kita. Jadi ini mesti disiasat betul-betul dan dilaporkan kembali kepada rakyat ataupun Dewan ini untuk memastikan ianya tidak berlaku.
Kemudian kita juga berdepan dengan beberapa isu tahun lepas apabila diumumkan sejumlah stok 1.8 juta ubat-ubat hilang daripada farmasi Hospital Kuala Lumpur. Kita sudah menyebut perkara ini dalam Dewan sebelum ini. Tetapi kita juga nak penjelasan. Pertamanya, macam mana kehilangan yang boleh berlaku. Ialah orang nak mencuri ini, dia tak kira dia akan cuba memintas apa juga bentuk kawalan yang kita ada di mana-mana institusi. Tetapi sejumlah 1.8 juta nilai ubat yang hilang, dan saya dimaklumkan ubat-ubat ini adalah ubat-ubat yang mahal, yang sebahagiannya digunakan dalam bidang nefrologi, yang memerlukan jagaan di dalam rantaian sejuk ataupun cold chain yang baik, ya. Tetapi ubat ini ternyata telah dicuri, walaupun akhirnya ditemui di satu premis yang lain. Kita nak tahu sama ada premis ini dalam hospital ataupun di luar hospital, dan apakah siasatan telah lengkap, dan adakah mana-mana pihak yang telah didakwa dalam kes ini, ya, kerana ini melibatkan keuangan kerajaan dan juga keselamatan ubat-ubat. Saya sebut ini kerana sebahagian ubat tersebut perlu disimpan di dalam cold chain yang baik supaya keupayaan ubat tersebut, efikasinya juga tidak terjejas. Saya dimaklumkan oleh kerana sebahagian pada ubat ini telah disimpan di luar daripada rangkaian sejuk, ianya telah dilupuskan kerana rosak, tak boleh dipakai. Jadi ini tentulah merugikan kerajaan dan hospital. Jadi sama ada pihak yang terlibat, sama ada mereka ni orang dalam ke atau orang luar, telah diambil tindakan. Saya mempunyai first hand account dalam hal ini apabila saya membawa ahli keluarga ke institut neurologi, ya, untuk bertemu pakar atas masalah kesihatan ahli keluarga, dan telah beri preskripsi satu ubat yang boleh berperanan sebagai penghilang sakit dan juga sebagai vitamin kepada saraf kita. Apabila saya membawa kertas preskripsi ini ke farmasi di neurologi sana di HKL, saya diberikan ubat dalam kotak yang memang comot, ya. Yang Muhammad Menteri, memang comot, kotor kotaknya, ya. Dan saya bertanya, mengapa kita ada ubat dalam kotak sebegini, ya? Ada masalah penyimpanan ke? Dia kata ini sebahagian daripada ubat yang dulunya hilang dan ditemui semula dan dipakai. Jadi saya bertanyalah sama ada ubat ni masih efficacious, ya. Ini first hand account ni, yang saya berdepan sendiri. Dia kata pihak farmasi telah memastikan, kaedahnya saya tidak tahu, bahawa ubat ni masih efficacious. Tentulah ubat ni bukan ubat suntikan, tapi ubat yang untuk diambil oral. Jadi kemungkinan ada kebenaran di situ. Tetapi apakah benar pihak farmasi telah menjalankan ujian efikasi ke atas ubat ini, ya, dan bagaimana mereka menjalankan? Adakah telah dihantar semula kepada pembekal untuk dijalankan atau dibuat sendiri, ya? Kerana ini boleh memberikan kesan yang detrimental dengan izin kepada pesakit kita. Tapi yang sahihnya ubat tersebut memang diakui oleh pegawai di farmasi itu sebagai ubat yang dulunya hilang dan ditemui semula dalam kotak tersebut. Nak menjadikan cerita Datuk Yang Dipertua, dimakanlah ubat ni oleh ahli keluarga saya itu. Cuma kesannya agak, ialah memang ada side effect disebutkan, mengantuk, ya, tapi ekstrim mengantuknya ubat tersebut, ya. Jadi soalannya, ya, selagi kita belum kena pada diri kita, boleh gelak lah. Bila kita kena, dapat sawan pula nanti, baru menggagau cari doktor, ya. Tak apa, boleh ketawa, boleh seronok-seronok. Ini bukan perkara main-main, perkara serius. Ubat yang telah tercemar, ya. Jadi kita tak tahu sama ada ubat tersebut oleh kerana berada dalam keadaan simpanan yang tidak dapat dipastikan bagaimana, ya, sampai terpaksa ahli keluarga saya itu berhenti memakan ubat itu, bukan kerana side effect lain, tetapi
side effect yang dimaklumkan itu sangat ekstrim, dan kami mengambil keputusan untuk membawa balik ubat itu dan diserahkan balik ke pakar tersebut dan memberi maklum kepada pakar, inilah ubat yang kita dapat di farmasi. Ubat tersebut diakui sendiri oleh pegawai di situ sebagai ubat yang telah hilang dan ditemui semula dan dipreskripsikan kepada pesakit-pesakit yang lain. Saya nak minta kepada Batu Gajah. Ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai yang membangkitkan kerisauan berkenaan ubat-ubat yang hilang dan dijumpai tersebut. Tapi apakah Yang Berhormat menyedari baru-baru ini pihak kementerian telah melancarkan satu cara pesara yang merangkumi perkhidmatan Awam Persekutuan, Ahli Parlimen, anggota pentadbiran, setiausaha politik persekutuan, Hakim Mahkamah Tinggi Rayuan Persekutuan, di mana mereka boleh mendapatkan kemudahannya ubat-ubatannya dan peralatan perubatan dari sebuah syarikat Oratis Sdn Bhd. Dan ubat-ubatan ini boleh juga dikirim melalui pos laju kepada pesara-pesara yang saya nyatakan tadi. Tapi ada timbul satu isu di mana ada syarikat-syarikat farmasi meluahkan kerisauan mereka apabila ubat-ubatannya jenis cold chain itemnya, cara-cara mereka menjaga suhu ubat-ubat tersebut, di mana saya dimaklumkan syarikat Oratis ini akan mendapatkan ubat-ubat cold chain item ini dari syarikat farmasi dan mereka buat packaging semula. Baru lepas itu post laju kepada pesara yang minta ubat-ubat tersebut. Dan juga ia mengakibatkan kos, bukan sahaja takut ubat-ubatan tu tidak dijaga dalam suhu yang sepatutnya, dan juga ada kerisauan kelewatannya akan menjejaskan ubat tersebut. Dan perkara kedua ialah kos-kos, di mana kos-kos ubatan akan lebih tinggi apabila kerajaan menggunakan perkhidmatan Oratis Sdn Bhd ini. Saya tahu salah satu kebaikannya ada di mana pesara tidak perlu membayar ubat-ubat tu, dan juga ada kemudahan, mereka tidak perlu pergi ke hospital tertentu tapi mereka boleh dapatkan dari farmasi. Tapi juga timbul satu masalah di mana kos-kos yang akan ditanggung oleh kementerian adalah lebih tinggi dan bekalannya sama ada ada dijaga pada suhu yang sepatutnya, terutamanya bagi cold chain item ini. Saya mohon penjelasan Yang Berhormat yang seorang doktor juga. Kuala Krai, sambung. Ya. Seorang lagi doktor di belakang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Berhubungan dengan perkara yang saya rasa ada hubung kait dengan ubat yang hilang dan juga ubat yang diberikan kepada pesakit secara pos. Saya pernah tanya kepada Timbalan Menteri sesi yang lepas yang katakan penyakit-penyakit yang kronik kita akan ada pesakit-pesakit yang kita hantar secara pos. Jadi kebimbangan saya kepada Yang Berhormat Kuala Krai adalah macam disebut tadilah, mungkin ubat yang hilang ditemui semula, luput tarikh dia dan disahkan oleh farmasis bahawa ia masih efficacious, tetapi apabila kita makan dan yang memberi side effect yang terlalu teruk. Jadi apakah perkara begini diberikan kita kata pemantauan yang cukup oleh pihak pegawai-pegawai di kementerian supaya perkara ubat-ubat yang tidak sepatutnya diberikan kepada pesakit ini diberikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan pemberian secara pos ini ialah kalau kita kata penyakit kronik mungkin darah tinggi, kencing manis, tapi apakah sampai 4-5 bulan kita tidak membuat peperiksaan pesakit tersebut, kita boleh memberi rawatan tanpa situasi kesihatan sebenar pesakit tersebut dengan rawatan yang diberikan hanya melalui pos. Mohon penjelasan daripada Kuala Krai. Kali Krai. Terima kasih Tuan Speaker. Kuala Krai, saya simpati kerana ahli keluarga Kuala Krai yang sedang sakit itu sedang menderita kanser. Jadi saya juga, kalaulah Kuala Krai bukan seorang ahli parlimen, sudah tentu rakyat biasa tidak akan mendapat paling tidak respon daripada Jabatan Farmasi yang maklumkan apa yang berlaku. Jadi saya kira Kuala Krai, kita juga saya kira bukan saja ahli parlimen di sebelah sini tapi juga di belah sana. Isu-isu ini isu serius. Isu rakyat, isu yang boleh menjejaskan kesihatan
rakyat, dan dia mungkin juga akan melibatkan nyawa. Jadi adakah Kelakrai merasakan bahawa ianya harus mendapat immediate action, respon daripada kerajaan, melihat kembali bukan sahaja Jabatan Farmasi di Hostel Kuala Lumpur, tapi melihat balik keseluruhan negara supaya masalah kos kononnya untuk maintain, untuk storage dan sebagainya bukan dianggap enteng, tetapi dianggap urgent, supaya bukan saja bahan-bahan itu tidak rosak, tetapi ianya tidak melibatkan pesakit-pesakit itu sendiri. Jadi saya simpati dengan Kelakrai. Terima kasih.